Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Muka surat 258, masih lagi pada nota 471, di bawah tajuk makna ayat. Jadi seperti mana yang telah kita bincang pada minggu yang lalu, Al-Quran ini dibahagikan kepada surah-surah, dan surah-surah itu mengandungi beberapa ayat. Paling sedikit adalah 3 ayat, seperti dalam surah Al-Kawthar. Jadi ayat itu sendiri apa makna dia? Dari sudut bahasa, ayat mempunyai beberapa makna mengikut tempat dan bidang kehidupan. Antaranya ialah tanda, pengajaran, dalil dan bukti. Dan mukjizat pun dipanggil ayat juga. Macam dalam surah Ibrahim, wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Tidak boleh bagi mana-mana nabi untuk membawakan mana-mana mukjizat. Dia tidak berkuasa untuk mendatangkan mukjizat melainkan dengan izin Allah. Itu makna ayat. Ayat, kadang-kadang kita jumpa ayat kauniyah, mana tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di alam semesta. Ayat kauniyah. Ataupun ayat manzurah. Adapun ayat Al-Quran ini dipanggil ayat matluah, ayat yang dibaca. Pada istilahnya, pada istilah ulum Al-Quran ni ataupun usul tafsir, ayat ialah kumpulan atau bahagian dalam Al-Quran yang mempunyai permulaan dan perakhiran, yang berada dalam satu surah. Mana dia ada dalam satu surah, itu dipanggil ayat-ayat. Mana jumlah lah ataupun kalam, qaul. Bahagian yang dikatakan akhir itu dinamakan sebagai fasilah. Mana hujung dia tu? Fasilah. Macam wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu ghafurur rahim. Tu bahagian hujung-hujung tu. Itu pun dipanggil ayat juga. Menurut Dr. Fadl Hasan Abbas, ni ulama ulama tafsir juga, dia buta. Seorang buta, orang Palestin. Dia ada kitab tafsir dan juga beberapa kitab berkenaan dengan ilmu Al-Quran. Boleh dikatakan ahli-ahli tafsir yang berada di Jordan sekarang ni adalah anak murid dia. Ahmad Naufal, Sulaiman Dukur, itu di antara anak-anak murid dia. Sebenarnya istilah ayat mengandungi makna lughawi, makna bahasa. Lughawi. Itu ayat Al-Quran yang merupakan alamat kepada permulaan dan pengakhiran perbicaraan, yakni kalam. Maknanya dalam makna ayat ni dia ada makna alamat, tanda. Jadi satu surah kita boleh katakan ada satu tajuk, satu perbincangan, satu perbahasan. Jadi ayat ni adalah permulaan. Permulaan, mana pembuka kepada bicara. Jadi kita kata surah tu satu perbicaraan, satu diskurs, satu perbicaraan. Jadi ayat tu menjadi permulaan dan ada ayat yang menjadi penutup. Padanya terdapat pengajaran di samping sebagai mukjizat, yakni menundukkan manusia. Manusia tidak dapat mencabar kehebatan Al-Quran. Mana masuk mukjizat ni maknanya yang melemahkan. Ia adalah, mana ayatlah sesuatu yang luar biasa.
di mana terdapat padanya ketinggian syariat dan ia merupakan dalil kebenaran kenabian. Maknanya uslub gaya bahasa yang terdapat dalam Al-Quran itu begitu luar biasa. Dia menjadi tanda ketinggian syarak, kehebatan syarak. Maknanya hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah Ta'ala dapat dijelaskan dalam satu ayat. Jadi ayat ni kalau kira, dia terdiri daripada beberapa perkataan. Jadi dia kena susun, barulah terhasil sifat mukjizat. Jadi susunan tu dipanggil ayat. Kalau kita ambil satu kalimah letak luar, ambil satu, lepas tu kita buat susunan kita, dia tak panggil ayat. Dia tak panggil ayat Al-Quran. Walaupun kita guna kalimah-kalimah Al-Quran. Sebab itulah dia kena mari dalam bentuk ayat. Maknanya susunan-susunan kalimah. Ia terdiri daripada himpunan huruf-huruf dan ianya sendiri mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi tanda ni, biasanya tanda ni orang letak depan, tak letak di tempat yang tinggi. Jadi ayat tu maknanya tanda. Semestinya yang dikatakan tanda adalah sesuatu yang jelas dan ia dapat dilihat seperti mana tanda bagi sesuatu. Pentingnya pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran kerana ia memberi kesan dalam hukum fiqh. Jadi bila dibicara tentang pembahagian Al-Quran kepada surah, kepada hizib, kepada ayat ni, dia sangat penting. Maknanya dalam bab ilmu Al-Quran ni perlu kita mengetahui ayat-ayat, bermula daripada mana habis mana. Sebab dia ada kaitan dengan hukum fiqh seperti waqaf dan ibtidak. Maknanya satu ayat yang panjang tu kita kena tahu mana boleh berhenti, mana boleh sambung. Kalau kita tak tahu ayat tu mana ayat yang besar, sebab kadang-kadang dalam satu ayat tu dia mengandungi beberapa ayat. Dia panggil jumlah murakkabah. Dia tersusun daripada beberapa ayat. Menentukan sah sembahyang bagi mazhab yang mengatakan sah sembahyang dengan satu ayat. Dia ada. Macam mazhab Hanafi ni, dia berpegang dengan faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca satu ayat tu dikira sah sembahyang. Sebab rukun. Baca satu ayat ni adalah rukun. Cuma kita kena ingatlah dalam mazhab Hanafi ni, baca surah Al-Fatihah tu wajib. Membaca satu ayat tu rukun. Maknanya kalau orang tu tak baca satu ayat, semaya dia tak sah. Tak sah. Tapi kalau dia baca satu ayat Al-Quran, semaya dia sah tapi berdosa, dia kena ulang mula semaya. Maka sebab itulah surah Fatihah tu dia wajib, jadi wajib. Surah Fatihah dia wajib mengikut mazhab Hanafi, tetapi tidak rukun. Tidak rukun. Majoriti ulama mengatakan bahawa surah Fatihah adalah rukun sembahyang. Mazhab Hanafi kata hak rukunnya baca ayat. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi kalau baca satu ayat sahaja itu sudah sah sembahyang, cuma berdosa kerana meninggalkan surah Fatihah. Dia jadi sembahyang tapi dosa. Tak ada maknalah baik sembahyang dengan lengkap lalu. Dia masalah ni macam tamak ninah lah. Masalah tamak ninah. Dalam mazhab Syafi'i dan majoriti ulama mengatakan bahawa tamak ninah tu fardu, rukun. Tak buat tak sah sembahyang. Hanafi kata tamak ninah ni tidak rukun, tetapi dia wajib. Wajib. Maknanya orang tu sembahyang, dia rukuk tanpa tamak ninah, sah mengikut mazhab Hanafi, tetapi dosa. Orang Hanafi dia kadang-kadang dia tak faham. Dia maya tak ada tamak ninah, sebenarnya dosa. Orang kita pula kata Hanafi tak apa, tak ada tamak ninah, sebenarnya tak boleh juga. Hak rukuk bagi mazhab Hanafi semata-mata tunduk. Rukuk tu maknanya inhina, dia condongkan tubuh dia
itu sudah dikira sebagai dia telah rukuk. Dia telah rukuk. Tamakninah itu tambahan daripada hadis. Jadi tambahan daripada hadis. Hadis ni dia rendah sikit daripada Quran. Maka hukum dia tu wajib, tidak fardu. Jadi Hanafi ni dia ada istilah beza antara fardu dengan wajib. Jumhur kata serupa, fardu dengan wajib sama saja. Hanafi kata fardu ni apa-apa yang sabit dengan dalil qat'i, dalil Quran dan hadis mutawatir. Hak wajib ni hak sabit dengan hadis ahad, hadis zanni, hadis tidak qat'i. Jadi masing-masing itu kena letak pada kedudukan dia, kata mazhab Hanafi. Lepas tu satu ayat ni mana kita kena tahu juga pengetahuan tentang ayat Al-Quran ni, kita kena tahu juga. Macam dalam mazhab Syafi'i ni, rukun khutbah, khatib tu dia kena baca satu ayat dalam Quran. Maknanya khutbah tu mesti ada dalam salah satu daripada dua khutbah, satu ayat yang lengkap. Sama ada khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua, dia kena baca ayat yang lengkap. Mana kalau dia baca sekerak, macam dia baca ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sekatu. Lepas tu tak sambung, lepas pada tu tak sambung. Dia kena baca habis. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam pada itu kelebihan sembahyang malam, maknanya selain daripada untuk menentukan ni hukum fiqh ni, kelebihan sembahyang malam dapat ditentukan mengikut bilangan ayat yang dibaca. Maknanya mesti dikira bilangan ayat, barulah dapat ganjaran ataupun martabat tertentu. Berdasarkan kepada hadis dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Abdullah bin Amr, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantirin. Daripada Abdullah bin Amr katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bangun tahajud qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak ditulis dalam kalangan mereka yang lalai. Mana dia antara orang yang mengingati Allah. Maknanya sekurang-kurang jumlah ayat yang dibaca pada waktu malam ni, dia kena baca 10. 10 ayat sekurang-kurang. Sesiapa yang membaca 100 ayat dalam tahajud dia, maka dia ditulis dalam kalangan mereka yang taat, qanitin. Kunut. Ni makna kunut ni maknanya orang yang taat. Jadi kadang-kadang kita dah balas makna kunut. Dah. Talih. Maya Wahabiyah tak ada subuh kunut. Kita dah nampak kunut dalam subuh. Kunut ni maksud dia taat, patuh kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau benar-benar orang itu ahli kunut, dia kena bangun sembahyang tahajud dengan 100 ayat Al-Quran yang dibaca. Sesiapa yang sembahyang tahajud, bangun tahajud dengan 1000 ayat, maka dia ditulis daripada golongan muqantirin, mana orang yang diberi pahala dengan kintar, emas yang banyak. Ini maknanya 1000 tu, 1000. Ni kalau bila ketan ni nanya ni, tak cukup kosong belakang tu. 1000 ayat. 1000 ayat maknanya 6 malam kak hotel. 7 malam. 7 malam. Jalan dah. Pembahagian sahabat dulu dia biasanya dia hotel seminggu sekali. Baca bermula dengan Fatihah, Al-Maidah, Fami Bisyaukin. Fatihah, Maidah, Yunus, apa dah? Syauk. Fami Bani Israel. Bisyaukin, Isra, Syu'ara, Fami Bisyaukin. Wasaffa. Maksudnya Qaf. Fami Bisyaukin.
Pembahagian ayat-ayat dalam surah adalah tauqifi. Pengetahuan tentang pembahagian ayat-ayat dalam surah adalah tauqifi. Maknanya tauqif ni mana diberitahu. Kena berhenti dulu. Tauqif daripada waqafa, berhenti. Kena tunggu. Tak boleh memandang. Jadi bila diberitahu barulah boleh kita berpegang. Sebagaimana pengetahuan tentang ayat panjang dan pendek. Adakah harus mengatakan ini surah Al-Baqarah, surah Hud dan sebagainya? Mengikut pendapat yang sahih harus menyebut demikian. Ini masalah. Kita nak panggil surah ni bolehkah surah Al-Baqarah? Kita baca ikut Melayu ni tak timbul. Sebab kalau orang Arab kata suratul Baqarah surah lembu. Maknanya mengaitkan Al-Quran dengan lembu. Suratul Namli surah lebah. Surah semut, suratul Nahli surah lebah. Jadi kalau kata Baqarah tu mana tak apa sesuai lah. Surah lembu. Kita pun tak terjemah surah lembu. Tapi orang putih ada chapter cow. Dia tulis gitu dah. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh. Dia kena kata as-suratul lati tuzkaru fiha al-baqarah. Dia kena kata surah yang tersebut padanya itu cerita lembu. Ini terlampau beradab lah. Sebenarnya tak perlu. Sebab ada penamaan itu dalam hadis-hadis Nabi disebutkan suratul Baqarah. Syekh Al-Kirmani dalam kitabnya Al-Burhan fi Taujih mutasyabihil Quran, mutasyabih mutasyabihil Quran menyatakan bahawa susun atau surah-surah adalah ketetapan di sisi Allah tauqif, sebagaimana yang termaktub di Lauh Mahfuz dalam tertib ini. Maknanya innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya Al-Quran itu ada tertulis di Lauh Mahfuz, terpelihara. Jadi sebagaimana yang kita baca sekarang ni, maka seperti itulah yang tertulis di Lauh Mahfuz. Dalam menentukan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikunjungi Jibril setiap tahun untuk menyemak Al-Quran yang terkumpul pada Nabi. Dan Jibril menyemak bacaan Al-Quran Nabi pada tahun wafat baginda sebanyak 2 kali. Dan ayat terakhir dalam Al-Quran ialah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maknanya ayat ni ayat 281 surah Baqarah. Jadi diletak walaupun terakhir, tetapi bila selesai diwahyukan kepada Nabi, maka ayat ni diletakkan pada tempatnya. Jadi hak ni dia panggil al-urdah. Maknanya Jibril mari ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di hadapan Jibril, dia panggil al-urdah. Mana membentangkan bacaan. Pada tahun terakhir itu 2 kali. Yang terakhir dipanggil al-urdah al-akhirah, pembacaan yang terakhir. Kemudian 472, nota 472 berkenaan dengan surah demi surah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut tuntutan, mana kesesuaian keadaan dan masa, keperluan. Macam turun ayat zihar, ayat surah Mujadilah tu berkenaan dengan zihar. Ada berkenaan dengan li'an, surah An-Nur. Jadi ada komentar-komentar tertentu. Turun ayat laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Berita gembira bahawa Nabi akan masuk ke kota Mekah. Kemudian apa lagi? Ayat-ayat, banyaklah ayat-ayat yang ada kaitan. Jadi turun mengikut tuntutan keadaan dan masa, tetapi bila tersusun dalam mushaf, maka itu mempunyai tertib yang berlainan, mana tidak mengikut tertib turun.
Tertib turun tu kita panggil tertib nuzuli. Hak kita baca dalam mushaf ni dia panggil tertib mushafi. Maknanya tertib yang terakhir lah. Seperti mana yang telah dibacakan oleh Jibril ataupun Nabi baca di hadapan Jibril. Nombor 472, meskipun tidak dibahagikan kepada bab-bab dan fasa-fasa, namun susunan Al-Quran tetap mempunyai keunikannya yang tersendiri. Maknanya walaupun tidak mengikut tertib nuzul, pada hakikatnya susunannya mempunyai munasabah, pertalian dan aturannya yang kukuh dan padu. Mana dia ada coherence, dia panggil, sejajar, pertautan, pertalian, terikat. Pengetahuan tentang Al-Quran dibahagikan kepada ayat-ayat dan surah-surah adalah perkara asas yang penting bagi sesiapa yang mahu memahami Al-Quran dengan mendalam. Jadi dia kena tahu ni, berapa ayat ni, lepas pada ayat ni Allah Ta'ala susun, sebut lagu tu. Lepas Fatihah berapa? Surah Baqarah. Lepas Baqarah mengapa surah Ali Imran. Dah. Satu persatu. Dia ada kaitan. Tertib Al-Quran yang ada dalam mushaf ini adalah secara tauqifi. Mana diberitahu kepada Nabi. Bukan mengikut tertib nuzul. Yang dimaksudkan dengan tauqifi adalah susunan Al-Quran yang didapati dalam mushaf sekarang ini adalah satu ketetapan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak Allah, dan tiada ruang untuk diisytiharkan dan difikirkan. Maknanya hal inilah diberi ketentuan kepada Nabi. Nabi baca dalam semaya dia, Nabi baca dalam semaya dia, sahabat dengar. Tertib inilah yang terima oleh Nabi daripada Jibril. Jadi dia tidak ada ruang untuk diisytihad. Ada juga pendapat yang kata ini adalah ijtihad daripada Nabi, ataupun daripada orang kemudian. Jadi bila kata ini ijtihad, dipanggil tertib mushaf sekarang ni, dia kata tertib taufiqi. Taufiqi. Maknanya diberi taufik kepada seseorang itu untuk berijtihad, lalu dia susun ayat demi ayat, surah demi surah. Itu panggil ini berlaku secara taufiqi. Tetapi hak lebih rajihnya, hak lebih kuatnya, tertib mushaf ini adalah tauqifi. Hanya diberitahu, tidak boleh diijtihad. Demikian juga mengikut pendapat yang lebih sahih, tertib surah-surah adalah tauqifi. Pentarjihan ini berdasarkan kenyataan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunggu kedatangan wahyu, dan Jibril membawa wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengisyaratkan kepada baginda tempat setiap ayat dalam surahnya. Kemudian baginda membacanya kepada para sahabat dan memerintahkan jemaah jurutulis wahyu menulisnya dengan menentukan tempat ayat dalam setiap surah. Maknanya sentiasa ada kemas kini. Mana bila satu ayat ni turun, maka Jibril kata ayat ni duduk sini. Ayat ni duduk sini. Ada selalu tempat-tempat dia tu. Jadi bila Nabi baca, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan jemaah dia ni, jemaah jurutulis ni, katibul wahyi ni, tulis pada tempat-tempat dia. Baginda membacakan kepada mereka berkali-kali dalam sembahyang dan khutbah. Mana Nabi ni dia akan baca lah. Kalau kita kata dah, bila masa Nabi tafsir Quran, yang ni dalam penyampaian dia lah, dalam khutbah dia, dalam ucapan-ucapan dia Nabi membaca Al-Quran. Maka pada ketika tu dah sahabat dengar dan sahabat boleh faham tafsiran daripada Nabi. Dalam menyampaikan hukum dan keputusan kehakiman, mana bila berlaku satu kes dah, maka Nabi pun baca ayat. Baca kata berkenaan dengan li'an tu, Nabi pun baca ayat li'an. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga membacakannya secara mu'aradah ataupun urdah tadi kepada Jibril setahun sekali dalam bulan Ramadan, dan pada tahun terakhir sebanyak 2 kali. Itu dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran oleh Az-Zurqani.
Antara jurutulis wahyu ialah khulafa yang empat: Zaid bin Thabit, Abdullah bin Ubay, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Darda, Abu Ayyub al-Ansari, Tamim ad-Dari, Huzaifah al-Yamani, Thabit bin Qais, Aban bin Sa'id bin al-As, Ibnu Umar, Ja'far bin Abi Talib dan ramai lagi. Az-Zarkashi berkata tertib ayat-ayat dalam setiap surah tertib tauqifi, tanpa sebarang keraguan dan tidak ada khilaf tentangnya. Oleh sebab itu tidak harus menterbalikkannya. Tak boleh. Mana nak baca ngundu, ayat tu ngundu, tak boleh. Baca ayat yang ke 10, 9, 8, 7, 6, tak boleh. Tak. Tapi ada tutup bomo, dia baca tu. Kemudian tajuk satu lagi ni, tajuk pengumpulan Al-Quran. Orang panggil jam'ul Quran. Kata Imam Waliullah, waqad kanat kullu suratin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam mahfuzatan madbutatan ala hidatin thumma duwinatis suwar kulluha fi mujalladin wahid bitartibin khasin fi ahdi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa summiya hadzal majmu' bil mushaf. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap surah dijaga ataupun dihafaz dengan ditulis secara berasingan. Kemudian ditulis semua surah-surah dalam satu jilid dengan tertib yang khusus di zaman Abu Bakar dan Umar, dan himpunan ini dinamakan mushaf. Ini bahagian kontroversi ni. Bahagian kontroversi ni. Panjang perbahasan. Maulana Nasri itu dia bicara panjang dah. Masa Bukhari, Masjid Kebakhir, Bukhari tabung haji berapa kali. Dan kita tak bahas tu lah. Sebab apa hak tu berkenaan dengan riwayat. Waktu tu kalau bahas tu dia kena bahas ikut riwayat. Sanad hadis. Hal ini kita ambil pendapat Maulana Farahi, Hamiduddin Farahi. Dia bahas walaupun tidak berapa panjang, tapi sudah cukup untuk kita. Itu dalam nota 473 ni, mengikut pendapat Maulana Hamiduddin Al-Farahi, ayat 16 sehingga 19 surah Al-Qiyamah menggambarkan penjelasan dari Al-Quran sendiri tentang pengumpulan dan susunannya yang terakhir. Jadi kalau mengikut Maulana Farahi ni, dia kata dia pengumpulan Al-Quran tu, mana Quran tu duduk dalam satu mushaf lengkap, tertib daripada Fatihah sampailah kepada An-Nas, itu sudah berlaku zaman Nabi sendiri. Sudah ada dah. Bukti dia kata cukup dengan ayat Quran. Cukup dengan ayat Quran ni, ia menyebut pada kita bahawa memang telah dikumpulkan Al-Quran itu oleh Nabi sendiri sebagai salah satu daripada jaminan Allah Ta'ala kepada Nabi. Sebab bila dikumpulkan ni, maka Nabi dibaca. Nabi baca pula. Dia jaminan daripada Allah Ta'ala untuk huraikan. Jadi kalau kita kata pengumpulan ni dah lewat lepas daripada Nabi wafat, seperti Syah Waliullah pegang, seperti mana pendapat-pendapat boleh katakan semualah ahli tafsir, dia kata lepas daripada Nabi wafat barulah ada yang dinamakan sebagai mushaf. Tapi kalau mengikut Farahi dan beberapa tokoh lagi, bagi dia telah dikumpulkan dengan lengkap daripada awal sampai akhir. Sebab itu dibaca oleh Nabi berkali-kali. Sebab apa? Sebab Nabi seperti mana kita baca dalam nota tadi dah, nota 471 tu dah, dibaca kepada Nabi. Bila turun ayat ni, Nabi kata ni tepat dia, ni tepat dia. Dan sahabat ni baca balik, dengar daripada Nabi, sahabat balik baca, balik tulis, bubuh lalu tepat dia. Bubuh lalu ayat ni duduk sini, ayat ni duduk sini, duduk sini. Jadi pengumpulan Al-Quran tu maknanya Al-Quran telah terkumpul dengan lengkap. Jadi ia dikatakan jamak
terkumpul Quran ni maknanya sudah ada dalam bentuk yang lekat duduk dalam mushaf tertulis. Dan bila kata mushaf ni, dah, mana telah tertulis pada alat tulis dia. Pada alat tulis dia. Alat tulis dia ke apa? Kertas. Dah. Kertas ni bukan kata sampai kemudian ni baru ada, sudah ada dah. Dalam Quran pun ada perkataan kirtas. Kirtas. Qaratis. Taj'alunahu qaratis. Jadi perkataan kertas tu ada dah. Perkataan mushaf, suhuf. Dah. Mushaf tu tak ada lah. Suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dah. Cuma kita ni terbayar kerana beberapa hadis bahawa Quran ni duduk pada batu, duduk pada tulai kipas kambing, pelepoh tamar, dah. Tablet. Mushaf. Dalam bentuk mushaf. Tahu. Ada lembaran dia. Suhuf. Dia suhuf tu dia gulung kan? Dia gulung skru. Skru. Dia ada skru. Quran pun sebut yauma natwis sama akattayyis sijil lil kutub. Pada hari dah kami gulung langit itu seperti mana juru tulis itu sudah dia tulis dia gulung. Skru, dia gulung. Dah. Kalau cerita kungfu Cina kan? Pok dia tak bubuh di rak dia tu dah. Dia ambil sah. Buka. Dah. Dia ada dah alat tu dah. Lama dah. Sebab dalam Quran sendiri sebut kertas dalam surah Al-An'am ni. Ada dah. Dalam surah Al-An'am ni walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim. Kalaulah kami turunkan kepada engkau itu kitab dalam kertas, tentu mereka boleh jamu. Maknanya Quran ni memang dia tak turun dengan kertas, tapi boleh kami nak turunkan dalam bentuk kertas. Boleh. Maknanya stokolah turun tu. Turun sebutir mushaf dia. Tapi Tuhan nak turun sikit-sikit. Jadi maknanya Quran tu bila turun Nabi baca, dah Nabi suruh sahabat tulis, mana ada dah kertas. Zaman tu kertas ada dah. Kulit muka nak minggu melih kambing. Dah. Jadi mushaf tu boleh dibuat daripada kulit kambing. Jadi kulit kambing nak buat apa? Kalau tidak digunakan untuk tulis. Kertas pun ada dah teknologi tu. Fi kitabim mastur. Papyrus. Istilah dia. Teknologi kertas. Papyrus. Kuno, budaya kuno dulu. Maknanya kalau kita faham mengikut hak ramai-ramai ni, macam kata baru lah. Padahal zaman Fir'aun tu tak ada. Tak. Jauh. Banyak ribu tahun tu. Tapi oleh kerana ada dua hadis itulah jadi penting. Sebenarnya penulis Al-Quran ni, pembuku Al-Quran, dia terbukti dengan Quran itu sendiri. Dia benda ni ulama India ya mikir, dia nampak. Dia nampak gini. Cuma orang Arab ni kata Quran ni tidak ditulis dengan begitu lengkap zaman Nabi ni sebab orang Arab ni kuat ingatan. Jadi masalah kuat ingatan ni orang India kuat ingatan juga. Kita ada pengalaman lah. Syekh Sarah dah kita dengar. Kita tak apa ingat. Tapi guru kita ni dia syarah pula kita. Supa dengan Syekh Sarah. Tak lari. Semua tak tular. Dia boleh kata parut popok ni otak dia. Macam tekan recorder. Lepas tu dekat nak periksa dia main syarah pula. Kita ingat molek. Tak lari. Ingatan kuat. Orang Arab pun ada ingatan lemah juga. Tapi nak ayatnya
terpelihara Al-Quran ni memang ditulis daripada dulu lagi, berdasarkan pada bukti daripada Quran itu sendiri. Wattur wa kitabim mastur. Demi bukit Tur Sina, dan kitab yang telah mastur, tertulis. Bila kata kitab ni, mana kitab lagi, mana kitab? Tersusun. Suhuf, lembaran-lembaran. Maknanya bukan kata selah dua. Kalau safhah ni semuka surat, suhu ni bermuka surat. Lepas tu Warakah sendiri dia pun salin Taurat dalam bahasa Arab. Jadi maknanya menulis tu banyak dah. Orang Arab pun dia tulis syair. Dah, gantung Kaabah ke apa semua. Banyak dah bukti-bukti. Maknanya pada sampai Nabi tu jenuh dah. Alat-alat tulis ni. Bukan kata siapa kena tulis di batu, tulis di belikat tulis. Dah. Banyak tulis di kulit. Suhuf Ibrahim si Musa. Zaman Nabi Ibrahim dah ada dah. Ada dah. Maknanya ditulis, maknanya Nabi tu dia bertanggungjawab untuk menulis. Untuk menulis kitab. Di sini mengikut pendapat Maulana Hamiduddin Al-Farahi, ayat 16-19 menunjukkan kepada pengumpulan Al-Quran itu jelas daripada Quran itu sendiri. Dia sebelum Farahi ni dia ada sebelum Farahi, asal Farahi dulu ramai-ramai ni. Farahi, kemudian Maulana Abdul Latif Ar-Rahmani. Abdul Latif Rahmani ni dia pun juga orang hebat. Dia ada syarah Tarjumatul Bab Bukhari, syarah Tirmizi. Maulana Abdul Latif Ar-Rahmani. Kemudian dia pula Tamanna Imadi. Cuma bezanya Tamanna Imadi dengan Abdul Latif ni dia bahas sanak panjang. Panjang dia bahas sanak. Cuma ni kita ambil Farahi lah sebab kita kira dah tulis setakat ni je. Kemudian kita pakai hak perbahasan mengikut muka kita usul tafsir kan. Kita ambil daripada Quran tu sendiri. Kalau kita bahas hadis tu boleh, tapi lambatlah bakali 3-4 bulan lagi baru boleh. Baru boleh waktu tubik ni. Iaitu ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Janganlah engkau wahai Muhammad menggerakkan lidahmu membacanya kerana hendak menguasainya dengan cepat, menghafaz Quran yang diturunkan kepadamu. Sesungguhnya tugas kami untuk mengumpulkan Al-Quran itu dan membacakannya. Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya, maka ikutlah bacaannya, kemudian sesungguhnya tugas kami jugalah memberi penjelasannya. Cuma sebelum kita baca hak perenggan berikut tu, kalau kita tengok dalam terjemahan pimpinan Rahman ke dalam mana-mana kitab tafsir, dia akan beri tafsir lah. Kami akan mengumpulkan Al-Quran itu dalam dada kamu. Dalam dada kamu. Jadi kumpul Quran dalam dada ni, itu menjadikan makna kumpul tu sempit. Dah. Sebab kumpul Quran ni, kita tidak nafi kumpul dalam dada Nabi. Kumpul dalam dada Nabi dan dikumpulkan dalam bentuk fizikal. Dua-dua sekali. Sebab jamak ni dia lebih banyak merujuk kepada jamak benda yang bersifat fizikal, konkret. Hak kumpul maknawi ni tak berapa banyak mana. Mana kalau istilah jamak kan? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Pada hari kami kumpulkan kamu pada hari perkumpulan. Pada hari kiamat, maknanya semua manusia tu dengan badan tubuh dia tu terkumpul. Maknanya kalau dalam Quran sebut perkataan jamak, jamak maknanya kumpul secara fizikal. Itu nombor satu. Jadi sekarang ni orang kita tarik tafsir daripada Ibnu Abbas. Lalu kita kata secara mutlak jamak tu dalam dada, sehingga menafikan jamak dalam bentuk fizikal. Bukan kata kita tolak jamak dalam dada tu tentu dah. Ada.
Tapi apa kita mengenepikan makna jamak yang begitu luas, lalu kita sempitkan dengan semata-mata jamak dalam dada. Para penafsir berpendapat bahawa punca tergesa-gesa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah kerana Rasulullah SAW bimbang tentang kehilangan mana-mana bahagian ayat Al-Quran. Maknanya masa Jibril baca tu, Nabi baca dah. Takut terlupa. Dia macam kita budak-budak ngaji Quran dululah. Kita baca depan tu guru baca dah. Kita baca dah. Padahal kita kena dengar dulu, barulah kita baca. Tu panggil musyafahah. Maknanya kita tengok mulut tu guru, dah kita dengar, tengok tu. Lepas pada dia selesai baca lah, barulah kita baca. Jadi kalau dia buka mulut, kita buka mulut, masa mana nak dengar, masa mana nak tengok mulut dia baca tu. Jadi Nabi ni pada peringkat awal turunnya wahyu tu, Nabi bimbang, takut terlupa Quran. Jadi Nabi baca selalu. Saya tidak berbeza dalam pandangan ini. Maknanya hal ni tak ada masalah, diterima. Maknanya kata Farahi, dalam masalah hal ini memang kita sependapat. Walau bagaimanapun terdapat beberapa butiran lanjut dalam hal ini yang perlu dirundingi dengan mendalam. Al-Farahi menyatakan bahawa apabila Rasulullah SAW menerima wahyu ilahi, baginda merasakan bahawa baginda diberi tanggungjawab yang besar dan diamanahkan dengan perkara yang berat. Maknanya terima wahyu dari Allah, tanggungjawab, amanah dari Allah. Dah. Kemudian nak menyampaikan wahyu ni pula kepada umat dia. Jadi bila Quran tu didengar, jadi takut terlupa. Jadi Nabi perlu cepat ingat. Cepat ingat. Kalau lambat memberi perhatian, kalau lambat baca, takut terlupa. Jadi macam mana nak memberi peringatan pada umat? Jadi jika berlaku terlupa sedikit daripadanya, baginda akan bertanggungjawab di atasnya di hadapan Allah. Macam mana kamu ni? Kami telah bacakan wahyu pada kamu, tapi kamu lupa. Itu tak mungkin berlaku. Pada masa yang sama, baginda ingin menerima lebih banyak lagi wahyu ilahi. Maknanya dalam keadaan bimbang takut wahyu terlupa, tapi Nabi nak juga supaya wahyu ni jangan berhenti. Sebab mula-mula tunggu wahyu terhenti wahyu daripada Nabi beberapa hari tu. Ada kata 3 tahun lah. Tu tak pernah sabar pendapat tu. Lebih kurang dalam 40 hari wahyu terhenti. Tak? Jadi Nabi nak supaya wahyu tu selalu mari kepada dia. Supaya apa? Supaya dengan kedatangan wahyu ni Nabi dapat memberi peringatan. Kita kata kan adalah modal nak berdakwah tu, nak baca tu. Tak. Tidak kata ni ayat hak dulu, ayat tu lah. Orang kata Muhammad ni ayat sama, yang mana ayat baru je. Tak. Jadi bila buat mari ayat yang berbeza-beza, sedap sikit kecek. Super artis lah. Dah. Kalau 10 tahun tu 3 album ya. Buat konsert tu lah. Dah. Dia kena ada lain-lain. Kedua-dua aspek ini sangat jelas mengenai perkara ini. Oleh itu tasliyah atau jaminan yang diberikan kepada baginda dalam surah ini mengambil kira kedua-dua aspek ini. Maknanya ayat 16-19 ni sifat dia tasliyah ataupun memberi jaminan kepada Nabi. Maknanya kamu tak perlu risau, Quran ni akan terjaga, kamu dapat menyampaikannya, kamu tidak akan terlupa. Seolah-olah dikatakan kepada baginda, mengapa kamu begitu bersungguh menerima wahyu dengan cara ini? Mana baca dengan cepat. Tak ada habis Jibril baca, kamu nak baca dah. Berhubung dengan pemeliharaan Al-Quran dan pengumpulannya, maka itu menjadi tugas kami. Allah akan jaga. Adapun memberi hidayat kepada kaummu, maka mereka itu tenggelam dalam cinta kepada kenikmatan dunia yang segera. Mana hak tu tak dia nak apa dah lah. Hal ni isyarat rabak dengan ayat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Dia rabak situ. Ucapan yang banyak atau sedikit sama saja kepada mereka. Maknanya kamu terima wahyu dengan banyak, lalu kamu menyampaikan kepada mereka dengan banyak,
sama juga kepada mereka tu. Kalau kamu kimo sikit, kamu menyampaikan sikit, sama saja bagi mereka, tak ada beza. Sebab apa? Sebab cinta kepada dunia begitu menebal dalam hati mereka sehingga mereka ni tidak mahu mendengar wahyu Allah Ta'ala, tidak mahu dengar cerita tentang akhirat, sebab mereka ni lebih nampak pada dunia yang sementara. Allah telah memperlihatkan kebenaran kepada mereka dengan menjadikan mereka arif tentang diri mereka, basirah. Walau alqa ma'azirah. Mana ayat tu? Basirah ni. Tak ingat dah. Walau alqa ma'azirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Mana setiap daripada manusia ni dia sebenarnya dia lebih mengetahui tentang diri dia. Maknanya dalil akhirat ni memang ada tertanam dalam jiwa setiap manusia. Lagu mana? Nafsul lawamah. Maknanya balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap daripada manusia ni dia tahu tentang dalil kiamat. Itu mana? Dalam diri dia tu ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni mana orang tu akan cela diri dia kalau dia tidak buat benda baik. Nafsu diri dia ni akan cela diri dia kalau dia buat benda jahat. Itu panggil nafsul lawamah. Jadi nafsul lawamah tu adalah bukti yang besar tentang adanya hari kiamat. Sebab itulah asas kepada penghisapan. Allah Ta'ala akan buat kira untuk penghisapan. Jadi sebelum Allah Ta'ala kira manusia di akhirat, Allah Ta'ala telah letak dah dalam diri manusia ni nafsul lawamah, nafsu yang menegur dia, nafsu yang mengajak diri dia tu berfikir bapa buat dosa, bapa tak buat kebaikan. Jadi setiap daripada manusia dia tahu. Jadi manusia ni kalau dia membutakan mata dia tentang nafsu lawamah dia ni, dia mata hati dia telah dibutakan dengan cinta pada akhirat, maka banyak mana ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka tidak akan peduli. Maka sebab itulah diberi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bertenang. Maknanya tugas kamu terima dulu wahyu, kemudian bila dibacakan kepada kamu ingat molek, kamu pun memberilah inzar, amaran kepada orang lain. Oleh itu, sebagai contoh mana jaminan Allah Ta'ala ni tentang pemeliharaan wahyu, Allah berfirman, innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang kufur engkar terhadap Al-Quran ketika sampainya kepada mereka akan ditimpa azab yang tidak terperi. Sedang Al-Quran itu demi sesungguhnya sebuah kitab yang suci yang tidak dapat ditandingi, yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya. Maknanya Quran ni kalau orang tu nak tambah kod depan, kod belakang, kod atas, kod bawah, tak boleh nak tiru, tak boleh nak palsukan Al-Quran. Mana nak selit satu kalimah pun dapat dikesan. Pada panggil budak-budak, budak kata tak ada ni, kita tak ngapa ayat lagu ni tak bagi mana ni tak. Kalau kata Syiah baca ayat ya ayuhan nabiy jahidil kuffara bil munafiqin. Dalam Quran kata ya ayuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqin. Orang Syiah pergi baca jahidil kuffara bil munafiqin. Mana wahai Nabi, perangilah orang kafir dengan suruh orang munafik pergi perang. Mana tak betul dah. Orang munafik ni dia tak pergi keluar pergi perang. Tapi dia nak kata munafik ni sahabat lah. Maknanya wahai Nabi, arahkanlah sahabat-sahabat orang munafik ni pergi memerangi orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi yakni Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Apa yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad, yakni dari celaan-celaan golongan yang engkar, tidak lain hanyalah seperti yang pernah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum daripada kamu.
Ayat 43 tu tak perlu dah tu. Dia setakat ayat 41, 42 ya. Ini panjang cerita pula. Mana Quran ni terpelihara di depan dari belakang, maknanya dari mana-mana sudut tidak dapat dipalsukan. Di tempat yang lain Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan itu dan kami sendirilah yang memeliharanya. Terbukti daripada ayat-ayat ini bahawa tidak ada kemungkinan berlaku penambahan atau pengurangan dalam Al-Quran. Oleh itu seluruh umat ini sepakat bahawa Al-Quran kekal terpelihara. Terpelihara dan dipelihara pun boleh juga, tapi terpelihara. Al-Farahi menyatakan kesimpulan yang dibuatnya daripada petikan-petikan ayat surah Al-Qiyamah ini, pertama, Al-Quran dikumpulkan dan disusun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan kepadanya dalam urutan tertentu. Maknanya ayat tadi tu, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dia mari jamak dulu baru Quran. Maknanya tentu dia ada Quran dulu. Baca dulu, jamak, lepas tu baca pula. Mana kalau takdir ayat ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah tu maknanya kami telah baca kepada engkau, kami himpun, jaga dan kami baca. Baca. Cuma baca mula-mula tu dia ada dah pada la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Maknanya bila Jibril baca kepada kamu tu, jangan kamu gerakkan lagi lidah kamu. Jadi bacaan yang kedua tu wa Qur'anah. Wa Qur'anah tu maknanya merujuk pada bacaan yang kedua. Jadi bacaan kedua ni lepas daripada jamak. Jam'ahu. Jam'ahu. Jadi Al-Quran dan dikumpulkan, disusun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan kepadanya dalam urutan tertentu sekiranya janji ini ditunaikan selepas kewafatannya. Jadi sekarang ni riwayat yang mengatakan bahawa pengumpulan Al-Quran itu hanya lepas daripada Nabi wafat zaman Abu Bakar, lepas daripada peperangan Yamamah dah mati 70 orang ramai hufaz mati, barulah timbul kerisauan dalam Sayyidina Umar untuk kumpul Al-Quran desu Abu Bakar. Jadi jaminan itu telah dibuat oleh Allah dah. Tapi mengapa benda tu hanya berlaku lepas daripada Nabi wafat? Sedangkan sebelum daripada jaminan itu, lepas daripada jaminan dia ada Quran. Dah. Jamak tu maknanya jaminan untuk kumpulkan Al-Quran. Wa Qur'anah tu dalam ayat 17 tu mana dibacakan. Dah. Dibacakan. Jadi sekiranya janji ini maknanya Quran dikumpulkan hanya terlaksana tertunai lepas daripada kewafatan, tentu baginda tidak akan diminta untuk mengikuti bacaan kedua ini. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Bila kami bacakannya itu, maka ikutlah bacaannya. Maknanya kalau dari segi kita baca hadis-hadis, riwayat-riwayat hal lain, seperti yang kita sebut dalam nota 471 tu, mula-mula turun wahyu. Dah, turun wahyu pada Nabi. Dah. Nabi baca. Dah. Nabi baca, dibaca pula oleh Nabi kepada sahabat. Dah. Kemudian oleh kerana baca turun wahyu satu demi satu, maka Allah Ta'ala suruh Jibril bacakan pula. Baca pula ni dalam tertib dia. Mungkin surah ni dia dalam bentuk yang tidak lengkap mula-mula tu. Dah. Susunan yang berbeza-beza. Jadi bacaan yang kedua tu mana bacaan mengikut tertib adalah ni. Mengikut tertib adalah ni. Itu bacaan yang kedua. Jadi baca mula-mula
Kemudian ditulis, disalin, dikumpulkan. Kemudian mari pula baca yang kedua tu tiap-tiap tahun tu. Kemudian bila dibacakan itu, maka ikutilah bacaannya. Kemudian summa inna alaina bayanah. Dah. Kemudian menjadi tanggungjawab kami untuk menjelaskannya. Maknanya jaminan untuk membaca, jaminan untuk mengumpul sebelum daripada jaminan untuk menghuraikan. Dah. Allah Ta'ala telah jamin bahawa kamilah yang akan menghuraikan Quran itu kepada kamu Muhammad. Kamu akan faham. Maknanya kalau kita kata Quran ni hanya terkumpul lepas daripada Nabi wafat, dah, jamak tu hanya berlaku lepas daripada Nabi wafat. Jadi macam mana Nabi memberi keterangan? Memberi keterangan. Sebab dari segi tertib dia sebut tadi, lepas baca ayat kedua itulah baru ada jaminan untuk menjelaskan. Jadi dia kena turun, Nabi baca dulu, kumpul saling tulis, kemudian baca sekali lagi, kemudian baru pada masa itulah Nabi menghuraikan, seperti mana yang Allah Ta'ala huraikan kepada Nabi. Kedua, kesimpulan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diarahkan untuk membaca Al-Quran mengikut bacaan kedua ini selepas ia dikumpulkan, yang disusun dalam urutan barunya. Urutan barunya, mana surah ayat tu dalam surahnya yang tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti menyampaikan Al-Quran seperti cara ia terakhir dibacakan kepadanya. Dan susunan ini sama seperti yang terdapat dalam Lauh Mahfuz. Ini kerana bacaan terakhir perlu bertepatan dengan bacaan asal. Maknanya hak ada dalam urdah akhirah itu, dia mesti sama bertepatan dengan hak ada di Lauh Mahfuz. Ketiga, selepas pengumpulan dan penyusunan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apa sahaja yang dia kendaki dari antaranya dengan menetapkan arahan umum atau sebaliknya. Maknanya ada arahan umum, ada arahan khusus. Maknanya ada akan diiringi dengan ayat-ayat yang lain yang menerangkan ayat-ayat sebelumnya. Dah. Memberikan arahan khusus, menyempurnakan beberapa arahan serta meringankannya. Itu tiga kesimpulan yang dibuat oleh Farahi di sini. Seterusnya, Al-Farahi menjelaskan bahawa kesemua kesimpulan ini terbukti daripada Al-Quran dan juga disokong oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu baginda akan membaca surah Al-Quran secara lengkap kepada sahabat, dan ini tidak mungkin berlaku melainkan ia telah dibacakan kepadanya dalam urutannya yang khusus. Maknanya Nabi baca pada sahabat itu adalah mengikut yang telah dikemaskini, mari dalam tertib yang lengkap oleh Jibril. Para sahabat akan mendengar dan memelihara Al-Quran mengikut susunan ini dan mematuhinya. Telah diketahui bahawa Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengarahkan para sahabat untuk meletakkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di tempat-tempat tertentu dalam surah-surah tertentu, dan para sahabat radhiyallahu anhum akan mematuhi arahan ini. Inilah hak kita baca muka surat 259 tu. Hak kata-kata Zurqani dalam kitab Manahilul Irfan tu. Hak sebelum daripada senarai juru tulis wahyu tu. Maknanya semua ahli tafsir dia terima bahawa Nabi telah memberitahu kepada sahabat ayat ni duduk sini, ayat ni duduk sini. Dia ada kata Nabi baca, Nabi semayang dengan Ibn Abbas tu tak? Nabi baca surah Baqarah. Tak. Ibn Abbas kata pakali Nabi akan rokok habis Baqarah, tak, Nabi sambung surah sebut. Jadi masa tu sebut dah surah tertib. Dah. Siapa surah ke Maidah dah. Baru Nabi rokok Ibn Abbas lagi. Dia ada dah. Dia maknanya sudah maklum dah tersusunnya surah-surah ni mengikut seperti mana sekarang ni sebelum daripada Nabi wafat. Tapi kalau kita baca baca dalam hadis-hadis berkenaan dengan perkara ni, surah tu hilang dah.
illa surah. Laqad ja'akum rasulun tu illa. Dah. Minal mu'minina laqad ja'akum tu dari surah Taubah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih dari surah Taubah. Surah Ahzab akhir juzuk 21 illa. Cari-cari ada dua lain. Dah. Lepas tu ada khilaf pula. Berkenaan dengan Mu'awizatain ni ada sebahagian daripada mushaf atau tidak. Lalu dibuat tuduhan jahat bahawa dalam mushaf Ibnu Mas'ud tak ada. Itu berat tu. Jadi mana orang kata Ibnu Mas'ud ni Nabi suruh ambil bacaan daripada dia? Itu satu tuduhan yang berat. Tak pernah sabar. Kemudian masalah pertelingkahan pula. Surah Taubah dengan Al-Anfal ni nak kira satu surah yang sama ke ataupun surah yang berasing. Jadi Nabi baca dulu lagu mana? Tu jadi riwayat-riwayat ni banyak menyebabkan keraguan terhadap Al-Quran. Sebab itulah ulama kemudian ni dia bahas. Dia bahas mana perawi-perawi dalam sanak tu dalam bab ni tak gagah. Dalam bab ni tak gagah. Kemudian apabila diturunkan ayat yang menjadi penjelasan, maka diletakkan bersama dengan ayat Al-Quran yang lain. Dengan melakukan tadabbur, anda dapati ayat-ayat keterangan ini kadang-kala diletakkan bersebelahannya. Dan pada ketika lain diletakkan di akhir surah. Jika ia berkaitan dengan amuk surah, mana tiang seri atau paksi surah. Ini mengikut cara tafsir Quran dengan Quran di sisi Imam Farahi lah. Maknanya kalau ikut Imam Farahi ni, tafsir satu ayat tu dia duduk dalam surah yang sama ataupun dalam surah sebelum dia. Itu cara dia. Sebab dia kira satu surah tu dia akan berpaksi kepada satu tajuk, satu amuk, satu tiang. Jadi untuk memahami makna ayat ni dia kena cari gapo tiang seri surah tu. Dia punya tonggok makna dia. Nanti kalau kita baca surah Al-Maidah ni kan, banyak benda jadi nengung kita. Dah. Bab tayyibat tu. Bab tayyibat. Bab tayyibat, bab perkahwin dengan ahli kitab. Macam mana ahli kitab tu boleh kita makan sembelih dia. Dah. Sedangkan ahli kitab ni sifat dia gapo? Pecah amanah, mengingkari perintah Allah, mempersandarkan Allah. Dah, tiba-tiba boleh makan sembelih dia, tiba-tiba boleh bening dengan orang dia. Jadi tafsir wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, dah, wal musanatu minal apa? Maknanya perempuan daripada ahli kitab tu boleh nikah. Dia jadi mari persoalan pula. Dah. Kalau baca surah Maidah ni, seperti mana surah sebelum-sebelum tu, kita baca bahawa ahli kitab ni tak molek, khianat, tidak amanah, menyembunyikan kebenaran. Dah. Tiba-tiba boleh pula nikah dengan perempuan ahli kitab. Ke mana? Jadi tafsir tu, istimbak tu bersalah dengan nizam surah, aturan surah, amuk surah. Tak sesuai. Yang mana ahli kitab ni terkenal dengan melanggar perjanjian, tiba-tiba boleh pula nikah dengan perempuan ahli kitab. Maknanya kita ni jadi natu orang Yahudi pula. Boleh pula. Tu tak pernah sabar. Waktu tu di masjid lain lah. Nanti kita akan baca. Pada kebaikan ayat yang menjadi penjelasan ini terdapat pemberitahuan bahawa ayat-ayat ini sebenarnya diturunkan sebagai penjelasan dari Allah. Contohnya, firman Allah Ta'ala, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ya. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, mudah-mudahan mereka bertakwa. Maknanya surah Baqarah tu dah. Ni ayat surah Baqarah. Surah Baqarah ni daripada awal lagi cerita takwa. Hudan lil muttaqin. Wattaqullah. Banyak kali ulang wattaqullah. Jadi tafsir kepada takwa kepada Allah Ta'ala tu
Inilah Allah Ta'ala kata, demikianlah kami menjelaskan takwa. Takwa tu apa? Itulah kami jelaskan kepada kamu. Maknanya mematuhi arahan puasa, dah. Sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, rasa Allah Ta'ala dekat dengan kita, mematuhi peraturan-peraturan dia tu, itulah takwa. Begitu juga diketahui dari riwayat-riwayat yang sahih dan disepakati bahawa Jibril membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan yang terakhir setelah Al-Quran lengkap diturunkan. Allah menggunakan Al-Quran kepada baginda dengan kesemuanya dalam keadaan tersusun surah-surahnya. Kedudukan surah-surah dengan ayat-ayatnya mengikut apa yang telah dibacakan kepada baginda. Baginda menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya seperti mana baginda menerimanya daripada Jibril. Cuma ia menjadi persoalan, jadi apa? Jadi apa? Kucawayah ni. Sebab dalam riwayat tu lah, riwayat menyebut tulis pada tulang kambing. Tulis di batu. Tulis di pelepah tamal lah.